Hari ini kita akan masuk bab baru iaitu nisbah trigonometri. Jadi yang pertama sekali kita tengok apa yang kita akan belajar. Kita akan belajar 3 hubungan bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak iaitu sinus, kosinus dan tangent. Di mana kita lebih biasa namakan short form dia sin, cos dan tan. Jadi kenapa kita nak belajar bab ini? Sebab bab ini membantu kita selesaikan banyak masalah berkaitan dengan panjang, tinggi atau sudut. Contoh, tinggi bangunan ini. Saya boleh cari tanpa ukur dari aras bawah ke atas jika saya ada satu segitiga bersudut tegak dan saya dapatkan hubungan antara sisi ataupun sudut dia, saya boleh guna formula untuk kira tinggi bangunan ini. Samalah juga dengan lebar sungai ini. Jika saya dapat maklumat dalam segitiga bersudut tegak, saya boleh cari lebar QR. Jadi kita tahu dalam 3 hubungan sin, cos dan tan ini, sisi memainkan peranan yang amat penting. Jadi kita perlu kenal pasti setiap sisi itu adalah nama apa. Jadi sisi yang terpanjang kita panggil dia hipotenus. Yang satu lagi sisi bertentangan atau BI, opposite side, adalah sisi yang berada di depan, bertentangan dengan sudut yang kita sedang kaji itu. Dan sisi yang terakhir adalah sisi bersebelahan ataupun adjacent side. So di sini kita kena hafal kedua-dua BM dan BI. BM untuk labelkan tempat kosong. BI untuk membantu kita menghafal formula sin, cos dan tan. Jadi kita nak buat latihan, kena pastikan nama sisi. So yang pertama sekali kita mesti boleh kena pasti di mana terletaknya sudut 90 degree dalam segitiga bersudut tegak ini. Tengok sahaja 4 segi itu. So mula dari 4 segi itu, kita letak satu anak panah menghala ke depan. Kita akan bertemu dengan satu sisi terpanjang dalam segitiga bersudut tegak iaitu hipotenus. Seterusnya kita akan cari sisi bertentangan ataupun opposite side. Dia adalah berdasarkan sudut yang kita sedang kaji. Di mana? Di sini. Jadi apakah nama sudut ini? Kita ulang kaji sedikit. Pastikan R berada di center. So, tinggal lagi 2 huruf. Kita boleh letak mana-mana. PRQ boleh ataupun QRP boleh. Asalkan R mesti berada di tengah. Jadi daripada RPQ, kita boleh cari sisi bertentangan ataupun opposite side. So yang last adalah adjacent side ataupun sisi bersebelahan. Jika sudut yang saya nak kaji bukan pada QRP tetapi sebelah RPQ, apakah perbezaan dengan nama sisi dia? Sekarang sudut berada pada QPR ataupun RPQ. Jadi hipotenus sama. Kita tengok sisi bertentangan pula. Tadi dari bawah ke atas, sekarang dari atas ke bawah. Jadi sisi bertentangan kita sudah jadi kat QR. And then yang last PQ itu adalah adjacent ataupun sisi bersebelahan. Jadi kita boleh buat satu kesimpulan bahawa hipotenus adalah tetap. Dia sentiasa berada di hadapan sudut tegak. Manakala sisi bertentangan pula, dia mesti berada di hadapan sudut yang kita sedang kaji itu. Yang terakhirnya adalah sisi bersebelahan. Kita sudah tahu mengenai pasti 3 nama sisi. Sekarang kita cuba buat satu latihan. Dalam latihan ini, dia bagi kita satu segitiga PQR. Jadi segitiga sebelah tepi tu kita abaikan sahajalah. So segitiga ini dia bagi 2 sudut. Dari sudut ini kita perlu kena pastikan hipotenus, sisi bertentangan dan sisi bersebelahan dia. So di sini saya akan guna short form BI. Hipotenus saya guna H.
Bertentangan saya guna opposite, bersebelahan saya guna adjacent. Okey. Okey, jadi di sini dua sudut saya akan guna dua warna yang berbeza. Okey, first kita cari H dulu. Dia mesti di depan sudut tegak. Okey, kemudian kita cari O. Okey, daripada sudut QPR menghala ke bawah. Jadi O kita adalah QR. Okey, so yang last PQ itulah adalah garisan A. Jadi kita boleh isi gambar kosong. Hipotenus H ialah apa? PR. Sisi bertentangan O ialah apa? QR. Bersebelahan sudah label kan? PQ. Masukkan sahaja. Okey, sekarang kita nak cari HO dan A untuk sudut PRQ pula. Okey. So, biru H tak akan berubah, sentiasa di hadapan sudut tegak. Okey, sekarang kita nak cari O, dia berdasarkan sudut yang kita nak kaji. Jadi A sudah jadi O. Okey, dan last O sudah jadi A. Jadi H kita, hipotenus kita adalah PR sama O kita sekarang pada PQ. Okay. And then A kita QR. Senang kan? Okay, sekarang kita sudah boleh kena pastikan sisi itu H, O atau A. Sekarang kita sudah boleh masuk kepada sin, cos dan tan. So, apa sebenarnya sin, cos dan tan? Sin, cos dan tan, okay, adalah hubungan antara sisi. So, sin adalah hubungan antara opposite kepada hipotenus. Cos adalah adjacent kepada hipotenus. Manakala tan adalah opposite kepada adjacent. Jadi, kita boleh guna stoakaso untuk menyenangkan kita menghafalkan formula ini. Macam mana kita nak gunakan? Katakan saya nak cari sin. Saya pun hafalkan so. So, di sana saya boleh nampak huruf yang pertama adalah benda yang kita nak cari. Dan O dan H adalah formula yang kita perlu hafal. So, kalau kita nak cari sin, kita perlu ada maklumat O and then kita bahagikan kepada H. Jadi, sama juga kepada cos dan tan. Okay, so kita cuba buat satu latihan. Di sini kita perlu cari sin, cos, tan bagi dua sudut yang berbeza. Satunya X, satunya Y. Okay, jadi saya akan guna dua warna yang berbeza. Okay, X saya guna merah. Okay, so kita mula daripada X, cari H, O dan A dulu. H adalah RP. O berdasarkan X, kita jumpa RQ. Itulah O kita. And then yang last, QP adalah A. Okay, so sin, kita hafal tuaka so. So, S, so. So, saya perlu dapatkan so, O bahagi H. Jadi, O adalah RQ, H adalah RP. Okay. Sekarang kita nak cari cos kah. Kita kena dapatkan A bahagi H. Jadi, A adalah QP, H adalah RP. Jadi, QP bahagi RP. Tan. Okay, tan adalah toa. Saya perlu dapatkan O bahagi A. Jadi, O ialah RQ, A adalah QP. Okay. Okay, jadi sekarang kita masukkan yang sudut Y pula. Okay, H dia sama, tak ada perubahan. Okay, O sekarang sudah berada di bawah. Okay, dan RQ sekarang sudah jadi A kita. Jadi, sin adalah O bahagi H. Jadi, maknanya QP bahagi RP. Cos kah? Maknanya saya kena dapatkan A bahagi H. Jadi, RQ bahagi RP. And then, tan ialah toa. Maknanya saya dapatkan O bahagi A. O ialah QP. Dan A adalah RQ. Senang kan? Okay. Jadi, yang tadi, okay, sisi saya gunakan nama sisi itu. Sekarang, instead of using the name of the line, saya akan guna ukuran sebenarnya. So, daripada ukuran sebenarnya, okay, saya akan dapatkan nilai sin, cos dan tan.
Jadi seperti biasa, kalau nak cari sin, cos dan tan, saya mesti tentukan OA dan H dia. Jadi H kita adalah 39 cm. O berdasarkan sudut theta kita, O adalah 15 cm. Dan A adalah 36 cm. Jadi itulah jawapan kita. Sin O bahagi H 15 bahagi 39. Okey, pastikan kita ringkaskan sebab ini adalah nisbah trigonometri. Jadi 15 per 39 kita boleh ringkaskan lagi kepada 5 per 13. Dan kita nak cari cos, kita hafalkah. Jadi dapatkan A bahagi H, A 36, H 39. Jadi kita ringkaskan, kita dapatkan 12 per 13. Tan, okey, kita hafalkan toa, kita mesti dapatkan O bahagi A. Jadi O 15 cm, A 36 cm. Jadi kita bahagikan, okey, kita ringkaskan, kita dapat 5 per 12. Okey, kita tengok contoh 4. Okey, contoh 4. Okey, ini adalah kegunaan untuk sin, cos dan tan supaya kita boleh tentukan sama ada sudut bagi dua segitiga bersudut tegak ini adakah sama. Okey, jadi kita boleh uji dengan mana-mana hubungan sama ada sin, cos atau tan. Okey, contohnya sin. Okey, jadi kalau nak cari sin, nak uji dengan sin, kita mesti kena pastikan dulu H, O dan A bagi kedua-dua segitiga bersudut tegak ini. Okey, H adalah 5 atau 2.5. O adalah 3 ataupun 1.5. A adalah 4 atau 2. So, kita akan uji secara berasingan bagi sin X dan sin Y. Jika nilai bagi mereka adalah sama, jadi saya boleh buktikan bahawa sudut X sama dengan sudut Y. Jadi saya uji dulu dengan sin X, O per H 3/5. Dan saya uji dengan sin Y, saya pun dapat 0.6. Jadi di sini saya boleh buat satu kesimpulan bahawa nilai sin X sama dengan nilai sin Y, jadi sudut X sama dengan sudut Y. Okey, saya juga boleh uji dengan cos. Untuk X 4/5 bersamaan 0.8. Sin Y, ini ialah cos. Okey, cos Y. Ini ialah cos ya. Okey, cos Y 2/25, saya dapat 0.8. Jadi di sini kita dapat cos X sama dengan cos Y, jadi nilai sudut X sama dengan nilai sudut Y. Ataupun saya uji dengan tan. Okey, kalau dua-dua tan sama, jadi saya boleh buktikan bahawa nilai sudut X sama dengan nilai sudut Y. Okey, kita tengok contoh 5. Ini soalan yang sangat popular. Okey, di sini kita tahu kalau kita nak cari panjang sisi Q dalam satu segitiga bersudut tegak, okey, saya mesti dapatkan panjang sisi untuk PR dan QR. Saya boleh guna teorem Pythagoras. Tapi hakikatnya dalam soalan ini tak ada. Saya cuma ada ukuran PR. Jadi di sini saya kena guna cara perbandingan. Okey, tengok dia bagi kita maklumat sin QRP. Jadi kita kena cari sekali lagi sin QRP berdasarkan rajah yang diberi, kemudian kita buat perbandingan. Okey, jadi kita cari sin QRP sekali lagi. Okey, sin QRP saya kena dapatkan O dan H, jadi kena tentukan H, O dan A dalam rajah ini. Okey, so H adalah 9, O adalah Q dan A adalah QR. Jadi sin QRP saya adalah O bahagi H. O adalah 9, H adalah O adalah Q, H adalah 9. Okey, jadi nampak tak saya ada dua jawapan untuk sin QRP. Jadi saya boleh bandingkan kedua-dua nilai ini dalam bentuk persamaan. So saya boleh analisiskan. Okey, di sini saya boleh nampak penyebut dia sudah ada nilai. Jadi saya analisis macam mana 3 jadi 9. 3 kali 3. Jadi bawah kali apa, atas pun kali apa. Jadi atas pun kali 3. Jadi hasil daripada analisis ini kita boleh dapatkan bahawa Q sama dengan 1/3 samalah dengan 3 cm. Okey, kita tengok contoh 6.
Okey. Raja di bawah menunjukkan satu segitiga bersudut tegak PQR. Dia minta kita cari PR, PRQ, sin dan cos dan tan QPR. Jadi untuk dapatkan PR, okey, kenapa ada jawapan di sini? Ni abaikan dia. Okey. Kalau saya dapatkan PR, okey, saya mesti tanya, adakah PR adalah hipotenus dalam segitiga bersudut tegak ini? Ya, adalah. Jadi jika ya, saya guna penambahan secara teorem Pythagoras. Jadi 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 dalam bentuk punca kuasa 2. Jadi saya boleh dapatkan PR adalah bersamaan dengan 17 cm. Okey, sekarang saya nak cari sin PRQ. Okey, sudut pada R. Okay, so di sini saya tentukan HO dan A dia. O saya adalah 15 cm. A saya adalah 8 cm. Jadi sin adalah soh. Jadi O bahagi H bersamaan dengan 15 bahagi 17. Okay, cos adalah kah. Saya kena dapatkan A bahagi H. Jadi A saya adalah 8. H saya adalah 17. Okay, sekarang kita tengok D. Okay, D adalah sudut QPR. Jadi di sini sudut di tempat lain. So, saya kena tentukan semula HO dan A. H tak ada perubahan. O sekarang berada di tempat 8 cm. Dan A adalah 15 cm. Jadi, tan to A, saya kena dapatkan O bahagi A. Jadi, O 8 cm, A 15 cm. Okay, tak boleh ringkaskan. Jadi, itulah jawapan kita. Okay, kita tengok contoh 7. Itu adalah kebat. Okay, di sini menunjukkan dua segitiga bersudut tegak. Dia minta kita cari QR, PT dan QRS. So, jadi di sini kita tengok QR. Okay, dia adalah segitiga bersudut tegak dan kita hanya dapat nilai ukuran bagi SR saja. Dan dia tak bagi kita sin atau cos atau tan yang boleh bandingkan. So, di sini saya no choice. Saya mesti guna teorem Pythagoras. So, saya kena dapatkan juga panjang SQ. Tengok soalan, ia ada. Okay. SQ bersamaan dengan 6 cm. Jadi saya tanyalah adakah QR ialah H. Jika H, saya guna penambahan secara teorem Pythagoras. Jika bukan, saya gunakan penolakan secara teorem Pythagoras. Jadi daripada segitiga SQR, carilah H. Okay, adakah dia H? Tak, bukan. H di mana? H di atas 90 degree. Jadi, H adalah 10. Jadi, ini kata lain, saya tak boleh guna penambahan secara teorem Pythagoras, saya guna penolakan. Jadi, besar tolak kecil, 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2, saya dapat QR sama dengan 8 cm. Dah siap. Okay, sekarang saya nak cari PT pula. Nak cari PT, okay, saya mesti dapatkan panjang TQ. Okay, so apa yang saya dapat di sini adalah lorekan di antara ST dengan TQ adalah sama. Okay. Ini bermakna ST sama panjang dengan TQ dan T adalah titik tengah. Jadi, jika saya dapatkan panjang TST, saya boleh bahagi 2. Jadi, TQ bersamaan dengan 3 cm. Jadi, sudah ada panjang PQ dan TQ, saya boleh cari PT. Jadi, saya tanyalah, adakah PT ialah H? Ya, PT ialah H. Jadi, saya boleh guna penambahan secara teorem Pythagoras, iaitu 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 dalam bentuk punca kuasa 2. Jadi, saya dapatlah PT bersamaan dengan 5 cm. Okay, sekarang kita jawab C pula. Okay, C adalah QRS, so sudut pada R. Jadi, saya kena tentukan HO dan A. H nilainya 10, O nilainya 6 dan A. Okay, jadi sin adalah soh. Saya kena dapatkan O bahagi H. Jadi O adalah 6 bahagi 10. Dan then kita ringkaskan 3 bahagi 5. Okey, sebenarnya kita dapat lagi satu formula, bagi sin, cos dan tan, iaitu sebenarnya tan theta juga bersamaan dengan sis theta bahagi cos theta. Jadi contoh soalan. Okey, cari nilai tan jika sin theta 0.6, cos theta 0.8. Terus guna formula saja. Okey, 0.6 bahagi 0.8, kita dapat 0.75. Okey, kita tengok contoh yang terakhir. Okey, ni soalan kebat.
Okay, dia bagi satu segitiga bersudut tegak PQR dan dia bagi panjang PR. Dia juga bagi kita satu maklumat sin QRP. So, di sini kita nampak kalau dia bagi ini, normally kita kena cari sekali lagi berdasarkan rajah supaya kita boleh buat perbandingan. Jadi, kita nak cari QR. Okay, saya mesti dapatkan panjang PQ. Kalau tak ada, saya kena bandingkan. Jadi, di sini saya akan guna cara bandingkan sebab dia bagi satu maklumat sin QPR. So, kita akan cari lagi sekali sin QPR dengan guna rajah kita sendiri. Jadi, P berada di sini. Okay, daripada sudut ini, kita tentukan HO dan A. Jadi, H kita 20 cm. O kita adalah QR yang kita nak cari. And then A adalah PQ. Jadi, so adalah O bahagi H. Jadi, O adalah QR. H adalah 20. So, kita sudah dapatkan dua nilai sin QPR. Okay, iaitu ini yang saya bulatkan dengan merah. Jadi kita boleh samakan dalam formula dan kita sudah nampak penyebut dia sudah ada nombor. Jadi kita kaji macam mana 5 jadi 20 darab 4. Jadi atas pun 3 darablah dengan 4. So kita sudah boleh dapatkan panjang QR bersamaan dengan 4 kali 3, 12 cm. And then last kita nak cari cos QPR. Okay. Okay, so cos kita kena dapatkan A bahagi H. So, di sini A saya tak ada nilai. Saya perlu guna teorem Pythagoras. So, A bukan H, jadi saya guna penolakan secara teorem Pythagoras iaitu panjang tolak kurang panjang, jadi 20 cm kuasa 2. Tolak 12 cm kuasa 2. Dalam bentuk punca kuasa 2, saya dapatlah A ataupun PQ bersamaan dengan 16 cm. So, sekarang saya sudah boleh cari cos iaitu A bahagi H. Jadi A saya 16 cm, H saya 20 cm. Jadi saya boleh ringkaskan. Okey, 4/5. Okey, jadi itulah untuk minggu ini. Okey, ada 5 soalan yang perlu dijawab. Soalan pertama dari nombor 1, pilih satu sahaja daripada 3 soalan di sini. Carilah sin cos tan. Okey, soalan seterusnya, di sini ada 9 soalan, pilih sahaja 3. Okay, and then last, sini ada 2 soalan kebat, pilih either one sahaja. So, at least every one of you have to answer 5 questions. So, itu sahaja untuk minggu ini.